TV KPM. Mana pen dia tadi? Chris, Ya, cikgu. apa yang awak tengah buat ni? Tak ada apa-apa, cikgu. Sekarang kan waktu rehat, awak sepatutnya berada di kantin. Apa yang awak selongkar tu, beg siapa tu? Beg saya, cikgu. Ni beg saya. Jangan tipu, awak ni cuba mencuri something ya? Tak ada, cikgu. Tak ada, cikgu. Awak Bukan. ni mencuri, ya? Beg saya ni, cikgu. Tak ada. Okey, sepatutnya awak berada di kantin sekarang. Ni waktu rehat. Okey, mari ikut saya pergi break disiplin. Ikut saya sekarang. Okey, cikgu. Salam sejahtera semua, saya Chris MJ temankan anda di slot menengah rendah bersama Cikgu Magis untuk episod pendidikan moral tingkatan 3. Hai Cikgu, apa khabar Cikgu? Hai Chris, khabar baik. Chris, apa khabar? Khabar baik. Baiklah Cikgu, hari ini kita juga dibantu oleh Cikgu Adli dari SMK Ibrahim Fikri selaku juru bahasa isyarat kita. Terima kasih Cikgu. Baiklah Cikgu Magis. Ya. Siapakah murid-murid Google Meet kita pada hari ini, Cikgu? Silakan. Okey, Chris, saya perkenalkan murid-murid saya. Baiklah. Iaitu Ganesh. Ganesh, hai Ganesh. Hai Ganesh. Okey, Loga Priya. Hai Loga Priya. Santosh. Hai Santosh. Dan juga Navia. Hai Navia. Hai Nabia. Okey, saya nak tanya dulu, murid-murid di Google Meet semua dah sedia tak? Kalau dah sedia boleh tunjuk double thumbs up. Okey, itu dia Cikgu. Hari ni kita nak belajar apa ya Cikgu? Okey, sebenarnya Chris, hari ini kita akan belajar tentang jenayah kanak-kanak ya. Jenayah kanak-kanak di mana ini merupakan satu daripada topik yang mana kita perlu bincangkan untuk dewasa kini. Satu topik yang sangat penting saya rasa. Jadi apa kaitan gimmick tadi dengan topik kita hari ini Cikgu? Ya, betul. Gimmick tadi sebenarnya ada kaitan dengan jenayah kanak-kanak yang akan saya akan bincangkan sebentar lagi ya. Okey. Sebelum kita untuk mengikuti lebih lanjut, mari kita masuk ke dalam sistem pembelajaran kita pada hari tentang jenayah kanak-kanak. Okey, jom. Okey. Ini termasuk dalam bidang 3 ya. Bidang 3 tentang hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat, dan tajuk kita adalah tajuk daripada unit 11 iaitu katakan tidak kepada jenayah. Sekiranya murid-murid di rumah ingin mengetahui lebih lanjut ya, murid-murid boleh rujuk kepada buku teks. Buku teks tingkatan 3 unit 11 tak silap saya muka surat 162 Chris. 162. Ya. Betul? Okey. Ada Cikgu. Okey. Jadi murid-murid boleh rujuk kepada buku teks muka surat 162. Dan kita akan tengok ya, jadi apakah cadangan nilai yang dapat kita pupuk ataupun kita boleh guna untuk tajuk ini adalah nilai rasional, okey, nilai kebebasan, nilai kesederhanaan, nilai harga diri dan juga nilai kepercayaan kepada Tuhan. Ini merupakan cadangan nilai. Selain daripada cadangan nilai ini, kita juga boleh gunakan nilai bertanggungjawab ya. Okey. Dan seterusnya kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan jenayah sebenarnya. Okey. Jenayah adalah satu perbuatan yang menyalahi undang-undang. Dan tajuk ini kita nak libatkan dengan kita ingin kaitkan dengan kanak-kanak iaitu jenayah kanak-kanak. Jadi apakah maksud jenayah kanak-kanak ataupun perkataan lain adalah juana. Ya, perbuatan jahat yang dilakukan oleh remaja yang menyalahi peraturan dan undang-undang. Dan ada yang mungkin tertanya di sini, okey, siapakah kanak-kanak sebenarnya? Ya, siapakah kanak-kanak? Okey. Kanak-kanak ya berdasar kepada akta kanak-kanak, kanak-kanak merujuk kepada individu yang berumur bawah 18 tahun. Jadi sekarang ni kita akan bincang tentang perbuatan jenayah kanak-kanak yang melibatkan kanak-kanak berumur daripada 1 hingga 18 tahun. Ya, bawah 18 tahun. Ya. Jadi kalau lebih daripada 18 tahun dah tak kira kanak-kanak Cikgu. Bukan lagi, itu dah masuk dari remaja dan dah masuk dewasa ya. Jadi sekarang kita fokus kepada jenayah kanak-kanak.
kanak-kanak sebenarnya. Baiklah cikgu. Kalau macam tu kita berehat sebentar boleh? Boleh? Okey, terima kasih cikgu dan kepada anda yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah rendah bersama Cikgu Magiswari untuk Pendidikan Moral Tingkatan 3. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah rendah bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Magiswari untuk Pendidikan Moral Tingkatan 3 dengan topiknya Katakan Tidak Kepada Jenayah. Dan hari ini saya juga ditemani oleh kawan-kawan saya di Google Meets dari SMK Jalan Reko. Hai semua, lambai sikit. Okey. Baiklah Cikgu Magis. Ya. Untuk segmen seterusnya, apakah yang akan kita belajar Cikgu? Okey, mari Chris, kita ikuti sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Okey, yang pertama sekali saya nak tanya dengan murid-murid saya, apakah contoh jenayah kanak-kanak? Okey, murid-murid kesayangan saya, boleh tak berikan saya beberapa contoh jenayah kanak-kanak? Okay, siapa nak cuba? Tolong angkat tangan. Tadi saya nampak Ganis dah angkat tangan tadi. Ganis. Okey, Ganis, apa contoh jenayah kanak-kanak? Berikan saya satu. Curi barang orang. Curi barang. Okey? Curi barang. Macam Okey, tadilah. contoh tadi itu. Okey. Okey, lagi siapa tadi? Saya nampak Santosh. Vandalisme. 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 Okey, vandalisme. Okey, ada satu orang, saya nak satu lagi jawapan. Siapa? Okey, Navia. Buli, cikgu. Bagus, buli ya. Okey, mari kita tengok ada tak jawapan-jawapan yang diberikan oleh murid saya dan juga contoh-contoh jenayah yang lain ya. Baik. Contoh jenayah kanak-kanak yang lain. Okey, ni apa ni sebenarnya ni? Boleh tak beritahu saya apa ni? Siapa boleh beritahu saya? Ya, Santosh. Cyberbully. Cyberbully. Okey, inilah contoh cyberbully. Ini kita nampak macam adalah pecah rumah ya. Pecah rumah. Ini apa ni? Gambar apa pula? Logo pria, apa gambar ni? Vandalisme. Yang okey, ini adalah vandalisme. Nampak dia ada lukis-lukis dekat apa ni ya? Dia conteng dinding je. Conteng dinding, betul. Okey, dan kita ada ini macam curi motosikal. Okey. Ini Ni ragut. bukan ragut, ni saku. Celup saku Oh, okey. Ya, penyelup saku. Ini ragut. Oh, okey. Ini ragut. Okey, ini buli. Dan juga ini apa agaknya? Ni apa agaknya, gambar apa ni? Siapa nak bagi tahu saya? Okey, Santosh. Gambar apa ni? Gangsterism. Gangsterisme. Something Gangsterisme. gangsterisme. Okey, bagus. Okey, kita teruskan. Kita akan tengok apakah faktor yang menyebabkan berlakunya jenayah kanak-kanak ini. Okey, pertama sekali saya nak tengok. Ini tadi siapa? Kita nak rujuk kepada diri sendiri. Okey. Jadi diri sendiri juga mempengaruhi berlakunya jenayah kanak-kanak. Selain daripada diri sendiri, rakan sebaya, okey, persekitaran, media massa dan juga keluarga, ahli keluarga yang mana boleh mempengaruhi di mana kanak-kanak ni boleh melibatkan diri dalam jenayah kanak-kanak sebenarnya. Okey, jadi sekarang kita akan tengok satu persatu. Baik cikgu. Okey, berkaitan dengan faktor ya. Okey, ini berkaitan dengan diri sendiri. Okey, boleh tak beritahu saya bagaimana diri sendiri ni boleh mempengaruhi seorang kanak-kanak tu melibatkan diri dalam jenayah kanak-kanak? Okey, siapa nak cuba jawab? Angkat tangan. Okey, Ganesh. Apa faktor Ganesh? Pengaruh daripada kawan jahat. Okey, pengaruh daripada rakan yang jahat. Okey, ada jawapan lain? Siapa nak cuba? Okey, Navia. Ya, Navia? Perasaan ingin tahu. Perasaan ingin tahu ya. Okey, mari kita tengok apakah jawapan. Adakah jawapan-jawapan lain selain daripada jawapan yang diberikan oleh murid-murid saya? Baik. Okey ya, mempunyai perasaan ingin mencuba. Dia nak cuba, selain daripada ingin tahu, dia ingin mencuba. Seterusnya kurangnya amalan ajaran ataupun kurangnya didikan agama ya, dan juga mereka ni mungkin tidak ada nilai-nilai murni, mereka tidak diterapkan dengan nilai-nilai murni dan juga berfikiran kurang matang. Kanak-kanak ni kan bawah 18 tahun ni mereka tidak boleh berfikir secara matang ya, jadi fikiran mereka adalah singkat.
Okey, seterusnya. Ini keluarga. Bagaimana pula dengan keluarga? Bagaimana keluarga boleh mempengaruhi jenayah kanak-kanak? Okey, siapa nak cuba? Siapa? Cepat. Okey, Santosh. Ya, Santosh? Tidak tahu aktiviti anaknya. Okey, ada ibu bapa yang tidak mengambil tahu tentang aktiviti anak. Betul, Ya? betul. Okey. Jadi apa lagi contoh? Satu lagi contoh. Siapa nak cuba? Okey, Ganesh. Ya, Ganesh, apa sebab lain-lain? Tidak dapat kesayangan daripada anak. Mereka ni kanak-kanak ini mereka tidak kurang mendapat kasih sayang daripada ibu bapa. Yang mana ini juga boleh mempengaruhi kanak-kanak ini terlibat dalam jenayah kanak-kanak. Jadi mari kita tengok apakah jawapan yang lain ya. Pengabaian daripada ibu bapa, okey? Pengabaian daripada ibu bapa. Lepas tu ibu bapa tidak menjadi teladan ataupun role model yang baik kepada kanak-kanak ini sendiri. Okey, dan juga kesibukan ibu bapa. Sekarang pada dewasa kini ibu bapa lebih mementingkan mungkin materialistik kan. Perlu ada mereka cari duit untuk keluarga sebenarnya sehingga mereka terpaksa mengabaikan anak-anak ni. Okey? Okey, kita tengok kepada ini adalah gambar rakan sebaya. Okey, berikan saya satu contoh faktor bagaimana rakan sebaya ni boleh mempengaruhi. Okey, siapa nak cuba? Okey, Santosh. Cuba. Terlalu mempercayai rakan. Bagus ya, terlalu mempercayai rakan. Mungkin rakan tu apa yang dikatakan oleh rakan tu semuanya adalah yang betul. Mereka sangat mempercayai rakan mereka. Okey, kita tengok contoh jawapan yang lain. Okay, pengaruh negatif daripada rakan tersebut yang mana mereka terlampau mempengaruhi. Okey, dan juga ia juga disebabkan oleh mereka terlampau meluangkan lebih banyak masa. Okay, daripada meluangkan masa bersama adik-beradik ataupun keluarga, mereka ni lebih meluangkan masa bersama rakan-rakan. Ya, rakan-rakan mereka. Jadi ini juga boleh menjadi satu daripada titik tolak untuk mereka terpengaruh dalam jenayah kanak-kanak. Dan mereka juga takut disisih oleh rakan sebenarnya. Bila kita kata rakan sebaya ni, kita kata dipengaruhi oleh rakan sebaya, mereka ingin masuk dalam kumpulan rakan tersebut. Jadi mereka akan mengikuti. Okey, mereka akan ikut pujukan rakan tersebut dan mereka tidak mau diasingkan atau disisihkan daripada kumpulan tersebut. Okey, seterusnya kita tengok kepada faktor seterusnya. Okey. Ini adalah persekitaran. Kita sebut tadi persekitaran. Bagaimana persekitaran ni boleh mempengaruhi dengan kewujudannya banyaknya pusat-pusat hiburan pusat-pusat hiburan dan juga kafe cyber. Karena sekarang ni kita boleh nampak ramai kanak-kanak ni yang mana mereka ni bukannya berada di sekolah untuk aktiviti kurikulum, tapi mereka lebih suka meluangkan masa di kafe cyber dan kita tidak tahu apa sebenarnya yang mereka buat. Apa yang mereka cari? Kalau mereka cari tentang ilmu pengetahuan, baguslah. Kalau nak buat rujukan, tetapi ada benda-benda lain yang mereka sebenarnya merujuk dan komuniti yang tidak perhatian dan bersikap individualistik. Maknanya dekat sini mungkin yang jiran-jiran, masyarakat sekeliling tidak mengambil tahu ataupun tidak mengambil berat tentang aktiviti yang kanak-kanak ni terlibat. Dan juga ikatan kejiranan yang longgar seperti yang saya kata tadi, maknanya tidak mengambil tahu, tidak kisah. Sikap tidak endah maknanya terhadap apa yang berlaku di kalangan kanak-kanak di sekeliling mereka. Okey, dan seterusnya kita masuk kepada ini adalah kita nampak adalah media massa. Media massa. Okey, contohnya pemaparan adegan ganas dan juga perlakuan negatif yang mana dia menjadi satu kita kata mereka terpengaruh dengan cepat. Mereka boleh ingat. Okey, kalau sekiranya cikgu mengajar di dalam kelas nak hafal sesuatu perkara itu mengambil masa yang sangat lama. Tetapi dengan menontonnya melalui telefon bimbit atau media massa, mereka boleh ingat dengan cepat. Sama ada dari segi lagu ke, adegan ke, mereka boleh ingat dengan cepat Betul. Dan juga pengaruh rangkaian media sosial yang tidak terkawal. Kadang-kadang terpop adanya benda-benda yang tak seronok keluar dalam media massa yang mana mereka ni kadang-kadang seronok melihat gambar-gambar tersebut dan juga media yang lebih mengutamakan keuntungan berbanding dengan tanggungjawab sosial. Okey. Itu dia 5 faktor. 5 faktor yang mana boleh kita boleh kaitkan dengan bagaimana kanak-kanak ni boleh terlibat dalam jenayah kanak-kanak. Baik, cikgu. Okey, tadi kita cuba uji minda murid-murid sekarang. Okey, sekarang murid-murid nampak tak ada satu keratan akhbar di mana lebih kurang 12,103 kes juana dalam 2 tahun menunjukkan berapa ramainya kanak-kanak ni terlibat dalam jenayah kanak-kanak ataupun jenayah juana Dan saya telah sediakan 4 soalan di sini. Okey, berdasarkan 4 soalan ini saya akan minta satu aktiviti di mana satu aktiviti kita akan lakukan bersama dengan murid-murid
di studio ya. Okey. Iaitu Chris, saya nak ingin perlukan bantuan daripada Chris. Boleh, cikgu. Ya, Chris akan tunjukkan soalan ni. Okey, dan murid-murid saya akan cari jawapan daripada kotak. Okey. Nak kata kotak perkataan ni lah, perkataan misteri ya. Yeah. Okey, di mana Chris akan tunjukkan kepada murid-murid saya dan saya akan tulis di papan putih apakah jawapan mereka. Okey. Boleh kita mula? Boleh, cikgu. Alright. Okey. Untuk soalan pertama. Okey, soalan pertama. Boleh berikan jawapan. Bila dah baca soalan tu, murid berikan saya jawapan dengan segera. Okey, siapa Siapa nak nak jawab? cuba? Angkat tangan. Okey, Santosh. Saya berasa sedih. 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 Okey, sedih. Lagi? Jawapan lain? Okey, Aloga Priya. Kecewa. Kecewa. Okey, sudah selesai soalan dua soalan. Okey. Okey, soalan seterusnya Chris. Baik. Cepat sikit ya. Okey, 4 contoh. Tuliskan 4 contoh jenayah. Daripada kotak ni apa jenayah yang you boleh nampak? Okey, Navia. Navia dah angkat tangan dah. Navia? Bully. Bully. Bully, cikgu. Alright, okey, bully bagus lagi. Siapa nak cuba? Ganesh. Vandalisme. Okey. Okey, lagi? Lagi 2. Siapa? Okey, Loga Priya. Pecah rumah. Pecah rumah. Pecah rumah. Sudah ke? Ada lagi satu kan? Lagi 1. Ada satu lagi, cepat. Okey, Ganesh. Ragut. 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 Oh, ragut. Okey, soalan seterusnya. Okey. Sebutkan 2 nilai yang patut diamalkan oleh murid. Okey, ada 2 nilai dekat sini. Apa nilai dia? Okey, siapa tu? Navia. Cuba Navia. Rational. Okey, rational. Lagi? Satu lagi nilai siapa? Okey, siapa? Santosh. Semua dah angkat dah. Kesederhanaan. Hanaan. Saya pernah salah. Kesederhanaan. Okey, panjang nilai. Okey, Okey. last soalan terakhir. Nyatakan 3 faktor jenayah kanak-kanak berlaku di kalangan murid. Jawapan ni sebenarnya simple. Okey, ringkas. Okey, Santosh, nampak Santosh? Diri sendiri. Diri. Diri sendiri. Diri. Lagi 2. Apa lagi 2? Okey, Navia. Media masa. Media masa. Siapa? Ada dah 2 ke? Lagi 1. Lagi 1. Lagi 1 jawapan. Okey, Ganesh. Rakan sebaya. Rakan sebaya. Okey. Saya tulis macam ini ya. Sudah? Sudah, cikgu. Sudah 3 faktor. Okey, sekarang kita tengok sama ada jawapan murid saya ni sama dengan jawapan Okey. yang telah saya sediakan ya. Baiklah. Okey, kita tengok sini. Apa kata cikgu? Okey. Okey. Kita tengok sini. Ada tak sedih? Ada, cikgu. Ada sedih. Okey, Okey. bagus. Okey, kita betulkan sini. Kecewa ada tak? Alamak, cikgu tertekan slide. Sorry, Tak apa. minta maaf ya. Okey, kecewa. Sekejap. Okey. Kecewa? Ada. Ada, cikgu. Okey, kecewa ada. Okey. Ting. Okey. Betul. Bully. Ada, cikgu. Bully ada. Ada terbalik ya. Iluk. Sebenarnya Bully. sebab kita susun dia Okey, supaya pelajar bully. boleh kenal pasti. Baik. Okey. Ada vandalisme? Ada, cikgu. Mana vandalisme? Dalam warna ungu. Okey, vandalisme ada. Pecah rumah ada? Pecah rumah. Ni. Warna Ada, biru. cikgu, ada. Okey, pecah Warna biru. rumah ada. Ragut ada ragut? Ragut. Mana ragut? Ada. Ada, cikgu. Warna hijau. Warna Tak hijau, nampak ni. ragut. Okey, nilai. Rasional. Rasional. Ada rasional? Ada, cikgu. Warna merah. Ni rasional warna merah. Bagus. Kesederhanaan. Uish, panjang tu. Ada tak? Chris, Ada, cikgu. Ada. Ni warna pink. Warna merah jambu, merah betul. jambu. Kesederhanaan. Okey. Lagi? Diri. Diri. Ada. Diri. Saya Okey. rasa apa ni
Santos kata diri sendiri ya. Diri sendiri. Okey. Okey. Media massa. Media massa ada cikgu. Media Massa. massa. Okey. Dan akhir sekali, rakan sebaya. Ada cikgu. Mana? Saya tak nampak. Ah, okey. sebelah kiri. Okey, rakan sebaya. Okey, bagus. Jadi, bagaimanakah prestasi murid-murid cikgu? Nampaknya semua telah mendapat jawapan yang betul ya. Okey, Yes. tahniah kepada murid-murid saya kerana mereka dapat mengecam ejaan-ejaan tersebut dengan begitu tajam sekali ya. Baiklah. Okey, bagus ya. Terima kasih cikgu. Itu dia perkongsian cikgu Magis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jenayah kanak-kanak. Betul. Baiklah, kalau macam tu kita akan berehat sebentar. Untuk murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama cikgu Magis Ya. di slot menengah rendah untuk pendidikan moral tingkatan 3. Didik TV KPM. Jom masuk kelas murid-murid. Hai semua, saya Chris MJ temankan anda di slot menengah rendah bersama Cikgu Magis Suwari dan juga kawan-kawan saya dari SMK Jalan Reko untuk mata pelajaran pendidikan moral dengan topik katakan tidak kepada jenayah. Baiklah Cikgu Magis, untuk segmen seterusnya apakah yang akan kita belajar cikgu? Okey, untuk segmen seterusnya kita akan tengok apakah kesan jenayah ni, kesan jenayah kepada, sebenarnya kita akan tengok apakah kesan jenayah ni kepada beberapa pihak ya. Baik. Okey. Pertama kita akan tengok kepada diri. Okey, apa kesan jenayah ni kepada diri kanak-kanak tersebut ya, masa depan dia akan terjejas ya. Dia tidak akan ada hala tuju kehidupan sebenarnya. Okey, dan mungkin dia akan dibuang sekolah ya. Dan mereka ni bila tak ada masa depan, dibuang sekolah, sudah semestinya mereka hilang maruah diri ataupun imej diri mereka terjejas. Okey, dan juga berisiko melakukan kesalahan yang lain. Jadi daripada satu perbuatan kegiatan yang negatif, mereka ni boleh menyebabkan mereka untuk membuat perkara-perkara negatif yang lain ya. Faham. Okey, kesan seterusnya kepada masyarakat. Okay, apa kesan jenayah ini kepada masyarakat ya? Contohnya bila kita tengok kata merugikan harta benda awam, sebenarnya dari segi vandalisme contohnya, ini menyebabkan ramai yang tidak selesa untuk menggunakan contohnya barang kata perkhidmatan awam disebabkan oleh vandalisme ni, dan juga merosakkan hubungan silaturahim contohnya dari segi aktiviti gangsterism tadi. Okey, jadi bagaimana ini menyebabkan bergaduhan ya. Okey, ini juga boleh merosakkan hubungan silaturahim, mengancam keselamatan komuniti sebenarnya dengan aktiviti-aktiviti contohnya seperti pecah rumah ke ragut ya, ini juga mengancam kita hidup dalam ketakutan sebenarnya. Tidak kira dari segi usia apa pun, bila sudah adanya kes-kes ragut begini, memang ini mengancam keselamatan komuniti ya, dan juga mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya semua aktiviti yang kita tunjukkan tadi, contoh-contoh jenayah kanak-kanak yang saya tunjukkan tadi sebenarnya menyebabkan kesejahteraan masyarakat sekeliling telah mula terancam. Kerana disebabkan oleh aktiviti-aktiviti negatif ni menyebabkan bukan saja pada diri pada diri pembuat, tetapi kepada mangsa dan juga orang sekeliling ya. Okey, seterusnya kesan kepada keluarga. Okay, apa kesan jenayah kanak-kanak ini kepada keluarga? Seperti diri tadi, imej diri tercemar, sama juga kepada keluarga. Imej keluarga juga akan tercemar dan mereka ni akan dipandang serong oleh masyarakat sekeliling. Dan keluarga terpaksa menanggung malu akibat perbuatan kanak-kanak ini. Ya, dan juga keluarga juga akan mengalami tekanan perasaan akibat daripada perasaan malu, imej keluarga yang tercemar. Jadi mereka ni akan mengalami satu situasi yang mana akan mengalami tekanan perasaan. Okey, dan seterusnya kepada mangsa itu sendiri. Contohnya kita nak runjukkan pada mangsa buli ataupun kepada mangsa ragut kepada mangsa yang telah mengalami pecah rumah dan sebagainya. Okey, mereka akan rasa trauma ataupun takut ya, mereka rasa trauma dan juga fobia. Mungkin contohnya kalau katakan contohnya kes buli. Okey, ini akan menyebabkan trauma kepada
kanak-kanak tersebut. Mungkin mereka takut untuk pergi sekolah. Ya, betul Ya, juga. dan bila dia nampak saja murid lain mungkin dari segi badan saiz dia besar dan sebagainya, mereka takut. Dan ini menyebabkan mereka tidak mahu pergi ke sekolah. Ya, dan juga kurang keyakinan diri. Contohnya kalau saya nak sabitkan kaitkan dengan kes ragut kes ragut. Jadi mungkin saya rasa takut nak keluar nak bawa beg ke handbag kan. Jadi Tak kita rasa senang kan, cikgu? kita rasa tak rasa senang, dan kita rasa orang di sekeliling kita ni ada saja dia punya Ada agenda. agenda untuk meragut faham, beg faham. kita sebenarnya, okey. Rasa tertekan tak kira sama ada orang yang jadi mangsa buli ke, mangsa ragut ke, mangsa pecah rumah ke, okey, mereka akan rasa tertekan dan juga boleh mencederakan diri dari segi aktiviti jenayah tadi, contohnya gangsterisme, okey, melalui kes buli kes buli ni bukan sekadar hanya untuk mengejek okey ataupun minta duit, tapi ada juga yang Dari melibatkan segi kes fizikal daripada kes fizikal yang mana mereka berlakunya pergaduhan termasuk dari segi gangsterisme juga. Okey, ini juga boleh menyebabkan mencederakan diri dan juga ada juga kehilangan nyawa sebenarnya. Okey. Ya. Okey, sekarang daripada tajuk tadi tentang kesan tadi, saya ingin uji murid-murid saya dengan beberapa soalan. Okey. Okey. Ni gambar apa ni murid-murid? Ish, Ni tu? apa gambar? Apa ni? Nampak tak itu gambar apa? Okey, Dah logo lama pria. tak nampak ni. Itu gambar apa? Bagi saya tahu apa gambar ni dulu, apa gambar dia ni? Okey. Gambar apa tu logo pria? Vandalisme. Tak ni gambar ni apa ni? Gambar apa ni? Apa tu? Ada conteng. Ada conteng apa kan? Ini benda ni ada telefon. Ini Telefon. pondok telefon Pondok telefon. Dah pondok telefon dah jadi macam benda lain dah Betul. sekarang Dah jarang nampak ni. Tak nampak, memang sekarang dah jarang. Mungkin murid-murid saya pun dah memang dah lama nampak pondok telefon sekarang Sekarang semua dah ada smartphone. Ya, betul. Okey, sekarang soalan saya adalah apakah jenayah ini? Siapa nak jawab? Apakah jenayah ini? Okey, Ganesh. Jenayah apa ni Ganesh? Vandalisme. Okey, vandalisme ni conteng-conteng, okey, dan sebagainya. Okey, betul, vandalisme. Dan kita akan tengok, saya akan bagi satu lagi soalan. Okey, wajarkah tindakan yang dilakukan seperti dalam gambar di atas? Okey, berikan alasan anda. Okey, saya bagi 3 markah dekat sini. Soalan pertama saya, wajarkah tindakan yang dilakukan seperti dalam gambar di atas? Wajar ke tidak wajar? Murid-murid saya. Dah geling kepala dah. Okey, tidak Tak wajar juga, Okey, tidak kenapa wajar. tidak wajar? Berikan alasan kenapa. Awak kata awak dah geling kepala, sudah nampak memang tidak wajar lah. Okey. Jadi, kenapa tidak wajar? Okey, siapa nak jawab? Okey, Santosh. Kerana ia merosakkan harta benda awam. Ya, merosakkan harta ini betul. Ini adalah milik harta benda, milik orang awam. Betul. Dan pondok telefon ni adalah harta benda awam. Jadi mereka ni melakukan vandalisme ni dan merosakkan harta benda awam. Okey, apa lagi contoh lain? Apa alasan yang lain? Saya nampak tadi siapa Navia. angkat tangan? Tadi nampak macam Navia angkat okey. tangan. Yes, Navia. Mengganggu pengguna lain. Mengganggu pengguna yang lain. Bagus. Maknanya mungkin pengguna lain mungkin dia dah tak ada handphone, dah tak ada Betul. bateri ke, tak ada charge ke kan? Ya. Tak cukup duit dalam bateri dalam phone dia nak pergi cari pondok telefon untuk emergency katakan. Ya. Tengok-tengok tak ada ganggang telefon kat situ. Alamak, susah nak jadi macam ini tu. mengganggu penggunaan kepada pengguna yang lain. Okey, jadi juga mengganggu keselesaan pengguna yang lain. Okey, apa jawapan lain agaknya? Apa lagi alasan lain? Okey, Ganesh. Generasi muda akan tidak dapat mengenalkan telefon awam. Apa dia? Saya tak dengar. Tak jelas. Generasi muda akan tidak mengenalikan telefon awam. Oh, generasi muda takkan tahu mengenai mereka tak tahu. telefon awam. Sebab tu mungkin murid saya dia tak tahu apa benda tu Betul, kan, keliru ni. macam benda Apa lain ni? kan. Jadi bila kita tak guna pakai dengan cara yang betul, apa yang jadi dah jadi rupa bentuk yang lain pula. Betul. Ya, tak ada ganggang dengan contengnya. Mungkin ini masih ada lagi dia punya kotak, mungkin ada pondok telefon dasar kotak tu pun dah tak ada dah. Okey, jadi generasi muda ni mungkin dia tak faham apa itu sebenarnya pondok telefon awam. Betul. Ya, okey, ini merupakan contoh jawapan lain selain daripada jawapan pelajar saya, okey. Perbuatan ini merupakan satu kesalahan jenayah sebenarnya. Betul, cikgu. Dan mereka ni boleh dikenakan hukuman sekiranya dapati bersalah, ya.
dan pengguna lain tidak dapat menggunakan perkhidmatan ini. Jadi saya nampak tadi ada murid saya kata mengganggu pengguna yang lain, ya. Okey. Dan juga kos untuk membaik pulih ni sangat mahal. Siapa yang akan membaik pulih? Kerajaan juga. Ya, betul tak? Betul. Ya, jadi ini merupakan kerugian kepada kerajaan kita kerana mereka terpaksa berbelanja lagi dengan banyaknya untuk membaik pulih pondok-pondok telefon ataupun perkhidmatan awam yang lain, contohnya bus stop ataupun stesen bas, stesen bas, tempat katakan tempat menunggu bas dan sebagainya. Okey, jadi ini menyebabkan kos yang sangat mahal. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita kat sini saya dah tunjuk dekat sini ada situasi A. Okey, ini apa gambar apa ni? Chris boleh nampak tak, Chris? Nampak cikgu. Gambar apa tu? Yang ni kes bully cikgu. Macam kes bully, kita boleh atau macam gangsterisme gangster pun ada. boleh ya. Ini merupakan satu aktiviti negatif sebenarnya. Okey, dan kita nak tengok apakah kesan yang wujud daripada aktiviti ini kepada empat pihak ni. Okey, kepada diri pembuli, kepada mangsa, keluarga dan masyarakat. Okey, sekarang saya nak tanya, apa kesan kepada diri pembuli, orang yang bully itu? Okey, siapa nak jawab? Okey, Ganesh. Dibuang sekolah. Oh, dibuang sekolah sebab ni berlaku di kawasan sekolah. Kita nampak dia masih dalam dengan pakaian seragam dia. Okey, dia mungkin dibuang sekolah. Okey, kita tengok sini. Okey, dibuang sekolah dan juga murid ni mesti akan dikenakan tindakan undang-undang di mana tindakan di sekolah. Dan juga perbuatan diri ini merupakan satu perbuatan yang menjatuhkan maruah diri. Memang menjatuhkan imej diri pembuli tersebut. Okey, apa kesan kepada keluarga pula? Tadi saya nampak logo pria angkat tangan. Okey, logo pria. Cuba logo pria. Apa kesan pada keluarga? Merasa sedih. Keluarga merasa sedih kan. Apa anak dia jadi macam ini kan. Okey, keluarga merasa sedih. Okey, merasa kecewa. Sudah semestinya ibu bapa akan merasa sangat kecewa dengan perbuatan anaknya macam ini. Okey, yang membuli lah. Bukan sekadar keluarga pembuli juga cikgu. Saya rasa keluarga mangsa juga akan sedih. Betul. Ya, betul. Okey, dan juga mereka terpaksa menanggung malu juga. Ahli keluarga tu terpaksa menanggung malu dan imej keluarga tersebut tercemar akibat perbuatan si pembuli tadi. Dan juga hubungan di antara rakan-rakan di antara ibu bapa ni juga akan terjejas. Okey. Bagaimana dengan mangsa pula? Mangsa yang kena buli ni. Siapa nak jawab? Okey, Santosh. Mangsa mengalami tekanan jiwa, okey? Mangsa akan mengalami tekanan jiwa. Kita tengok dekat sini. Okey, merasa takut, stres, fobia seperti yang saya sebutkan awal tadi. Okey, mereka takut nak pergi sekolah, okey? Dan juga boleh mencederakan diri dari segi fizikal dan ada juga kes seperti saya bagi tahu tadi, ada yang kehilangan nyawa juga. Dan banyak kesan dekat sini di mana mangsa ini mereka selalu menyendirikan diri mereka. Mereka takut nak bergaul dengan kawan yang lain. Okey, bagaimana dengan masyarakat? Okey, siapa nak jawab untuk masyarakat? Kesan kepada masyarakat. Siapa nak jawab? Okey, Nabia. Rasa tidak selamat. Okey, masyarakat dekat sini merasa tidak selamat. Okey, mengancam keselamatan komuniti. Dengan perbuatan buli ni sebenarnya akan melanjut kepada gangsterisme sebenarnya, ya. Okey, dan hubungan silaturahim di antara masyarakat akan juga terjejas. Okey. Ini dalam aspek situasi negatif. Okey, sekarang kita akan tengok situasi positif pula. Kita jangan asyik nak cakap tentang negatif saja, ada juga perkara yang baik, betul tak? Betul. Okey, jadi ini kita nampaklah situasi ini di mana murid ni tidak terlibat dengan jenayah kanak-kanak. Okey, di mana dia menerima mungkin piala, hadiah, anugerah cemerlang. Yes, anugerah cemerlang ke toko cemerlang ke, kita tak tahu. Tapi ini menunjukkan gambar yang positif. Okey, kita tengok dekat sini apa kesan dia terhadap diri, keluarga, masyarakat dan juga sekolah. Okey, apa kesan pada di murid ini? Murid-murid saya. Okey, Santosh. Dipuji oleh kawan-kawan dan masyarakat. Dipuji, dapat pujian, betul tak? Okey, dapat pujian daripada cikgu, dapat pujian daripada ibu bapa, dapat pujian daripada masyarakat sekeliling, ya. Okey, kita tengok selanjutnya, imej diri akan meningkat. Daripada pujian tersebut kita nampak imej diri meningkat. Okey, masa depan yang cerah kerana dia tidak terlibat dengan jenayah kanak-kanak. Okey, dan dia menjadi satu contoh ataupun role model kepada murid-murid yang lain, ya. Okey, bagaimana pula dengan keluarga pula, kesan pada keluarga? Siapa nak jawab? Okey, Nabia.
dipandang tinggi. Dipandang tinggi. Okey, dipandang maknanya imej keluarga itu pun juga akan meningkat. Sudah semestinya mereka merasa bangga dan gembira dengan kejayaan anak tersebut, dan keluarga akan menjadikan murid ni, anak ni sebagai role model dalam untuk anggota keluarga yang lain. Contohnya daripada adik-beradik dia, mungkin saudara mara kan. Okey, dia menjadi satu role model dan juga imej keluarga akan meningkat. Okey. Kepada masyarakat pula, apa kesan kepada masyarakat? Siapa yang belum jawab lagi, angkat tangan? Siapa nak cuba? Okey, Ganesh. Apa kesan pada masyarakat? Dapat role model dalam masyarakat. Okey, dapat menjadi role model dalam masyarakat dan juga dapat mengekalkan keharmonian masyarakat. Jadi daripada situasi ini kita nampak satu situasi yang positif. Ini menggalakkan masyarakat rasa apa? Mereka dalam satu situasi keadaan yang mana semuanya dalam situasi yang positif. Jadi mereka dapat rasa selamat, hubungan mereka dengan komuniti lain. Jadi sebab mereka tidak akan mereka tidak akan bersemuka dengan kegiatan-kegiatan yang negatif. So, benda-benda ini adalah benda yang baik, Ya, betul. Okey, dan apa kesan kepada sekolah pula daripada situasi ini? Okey, Ganesh, apa kesan pada sekolah? Ini sekolah akan naik. Sekolah, apa dia? Imej sekolah akan naik. Imej sekolah akan naik. Apa lagi kesan lain kepada sekolah? Pelajar lain? Okey, Santosh. Menjadi teladan kepada sekolah lain. Okey, menjadi satu role model juga kepada ataupun suri teladan kepada sekolah-sekolah yang lain. Kerana dapat sekolah itu kita adanya pelajar-pelajar yang cemerlang, Okey, imej sekolah meningkat dan yang sangat penting adalah menggalakkan kemasukan ramai murid baru ke sekolah tersebut. Kerana pencapaian cemerlang daripada sekolah tersebut, mungkin dari tokoh pelajar ke, kan, keputusan peperiksaan ataupun dari segi kurikulum. Jadi ini pandangan masyarakat mana sekolah ini adalah bukan sekolah yang bagus supaya anak mereka sekolah yang cemerlang dan menjadi satu role model kepada sekolah-sekolah yang lain. Okey, jadi bagaimanakah prestasi murid-murid kita di Google Meet hari ini, Cikgu? Okey, saya ingin ucapkan tahniah kepada murid-murid saya kerana mereka cuba untuk menjawab, dan yang penting dekat sini adalah mereka menjawab jawapan yang selain daripada apa yang saya berikan. Jadi mereka menunjukkan mereka ada memikir, mereka ada berfikir untuk memberikan jawapan tambahan sebenarnya. Tahniah semua. Okey, baiklah murid-murid, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar, boleh ya, Cikgu? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah rendah bersama Cikgu Maheswari untuk pendidikan moral tingkatan 3, katakan tidak kepada jenayah. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot menengah rendah bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Dan hari ini murid-murid kita akan belajar pendidikan moral tingkatan 3 bersama Cikgu Maheswari dengan topik katakan tidak kepada jenayah. Baiklah Cikgu Mages, untuk segmen seterusnya apakah yang akan kita fokuskan, Cikgu? Okey, sekarang kita akan tengok bagaimana cara untuk menghindari jenayah kanak-kanak ini. Baik. Okey. Jadi kita akan tengok ada beberapa pihak di sini yang bertanggungjawab atau memainkan peranan penting dalam menghindari jenayah kanak-kanak, iaitu diri sendiri, masyarakat, keluarga, sekolah dan juga pihak berkuasa dan badan bukan kerajaan ataupun lebih dikenali sebagai NGO. Okey, mari kita tengok bersama-sama. Okey, bagaimana diri sendiri? Bagaimana kita sebagai murid tersebut, kanak-kanak tersebut, bagaimana dia boleh mengelakkan diri dia daripada terlibat dalam jenayah kanak-kanak. Semestinya mesti ada kesedaran diri. Maknanya dia kena tahu sama ada perbuatan itu baik ataupun tidak. Adakah dia memberikan faedah ataupun tidak. Seterusnya memilih kawan yang baik, sebab kawan itu merupakan nadi utama kepada kanak-kanak sebenarnya, sebab mereka meluangkan lebih banyak masa, mereka berbual, mereka berkongsi banyak cerita dengan rakan. Jadi mereka sangat penting untuk mereka memilih kawan yang baik. Dan juga mereka perlu mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti yang berfaedah.
Okey, bukannya menggunakan masa lapang mereka dengan membuat aktiviti yang negatif, ya. Itu dari segi diri sendiri. Baik. Dengan keluarga pula, okey, ini sangat penting di mana ibu bapa perlu memberikan didikan agama dan juga menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak tersebut. Okey, dan juga yang sangat penting mereka perlu memantau pergaulan kanak-kanak, siapa kawan mereka, ke mana mereka pergi, pukul berapa mereka balik. Jadi mereka perlu menumpukan perhatian, mereka kena memantau pergaulan kanak-kanak dan juga persekitaran mereka. Dan juga memberikan perhatian dan juga kasih sayang yang sepenuhnya kepada kanak-kanak, sebab saya rasa kasih sayang ni boleh membentuk kepribadian mulia ke dalam diri kanak-kanak tersebut. Betul, cikgu. Okey, seterusnya kita tengok pula. Okey, masyarakat. Bagaimana masyarakat boleh membantu dalam mengelakkan jenayah kanak-kanak? Contohnya mengambil tahu, bukannya sikap individualistik, maknanya terlampau mementingkan diri sendiri. Mereka perlu mengambil tahu dan juga saling membantu apa yang berlaku. Sekiranya mereka melihat adanya kanak-kanak yang melakukan satu perkara yang anasir negatif, mereka perlu sama ada memberitahu kepada bapa ataupun melaporkan kepada sekolah, ya, dan memberi nasihat. Mereka ni perlu berani untuk memberi nasihat kepada dan juga teguran kepada kanak-kanak ini, dan juga sangat penting mereka menjadi mata dan telinga untuk sekolah dan pihak berkuasa, kerana mereka ni menjadi sepertinya pelapor kepada pihak sekolah dan juga pihak berkuasa sekiranya adanya aktiviti-aktiviti anasir ini berlaku di kawasan perumahan mereka. Okey, seterusnya sekolah. Apa sekolah boleh buat? Bagaimana sekolah dapat mengelakkan daripada jenayah kanak-kanak ini? Mereka menyediakan persekitaran dan kondusif yang mana boleh menggalakkan kanak suka untuk pergi ke sekolah. Mereka tidak melibatkan diri dalam kegiatan negatif. Dan juga sangat penting mereka perlu memantau disiplin murid-murid ini, di mana mereka tahu kenapa, contohnya mereka selalu penting sekolah, selalu penting kelas ataupun aktiviti-aktiviti lain sekiranya mereka mendapat tahu. Okey, dan juga bekerja sama dengan pihak polis. Okey. Akhirnya, bagaimana pihak berkuasa dan juga badan bukan kerajaan mereka boleh membantu, iaitu mengadakan lawatan ke sekolah. Ada sekolah yang ada mereka tetapkan ada anggota polis yang datang untuk melawat ke sekolah mungkin setiap minggu sekali dan sebagainya, ya. Jadi ini boleh menakutkan kanak-kanak sekiranya ada yang terlibat dalam kegiatan negatif. Dan semestinya memperkenalkan pendidikan pencegahan jenayah, contohnya adanya aktiviti co-curriculum, yang mana adanya aktiviti pencegahan jenayah dan juga menguatkuasakan undang-undang dengan tegas. Maknanya perlu mengambil tindakan yang tegaslah terhadap sesiapa yang terlibat dalam aktiviti anasir negatif. Okey, seterusnya kita akan tengok. Okey, saya sediakan satu situasi sini. Okey, apakah saya akan tanya soalan ni, situasi ini, dan saya minta murid-murid saya untuk memberikan tindakan. Okey. Okey, siapa nak jawab untuk tindakan situasi pertama ini? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Boleh angkat tangan. Siapa? Okey, Ganis. Okey, apa tindakan ni? Sharon seorang yang pendiam dan selalu dibuli oleh rakan-rakannya dan dia merasa takut dan mengalami tekanan jiwa. Jadi apa tindakan Sharon patut buat? Katakan tidak kepada pembuli. Katakan tidak, maknanya dia kata tidak kepada pembuli. Maknanya dia kena berani untuk mengatakan tidak kepada pembuli. Okey. Jangan buli saya contohnya, okey? Ataupun Sharon patut melaporkan kepada guru kelas atau guru disiplin, kepada ibu bapa ataupun kaunselor dan betul. Katakan tidak kepada pembuli. Jadi dia kena beranikan diri dia. Okey, situasi yang kedua. Okey, siapa nak cuba jawab? Nandu. Okey. Navia. Nandu suka bergaul dengan kumpulan samseng dan selalu terlibat dengan aktiviti tidak bermoral. Apa tindakan Nandu? Navia. Boleh menghadir ke kurikulum atau kelas tambahan. Saya tak berapa. Tak dengar Navia, boleh cakap kuat sikit. Nandu boleh menghadir ke kurikulum atau kelas tambahan. Okey, Nandu dia kata dia perlu maknanya dia ingin diminta Nandu untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah daripada ikut kawan yang dengan samseng tu, ataupun dia boleh keluar daripada kumpulan tersebut dan mengelakkan diri daripada terlibat dengan aktiviti tidak bermoral. Okey? Maknanya dekat sini dia kena keluar daripada geng tu. Okey, seterusnya kita tengok kepada situasi yang seterusnya. Okey, Johan mengajak luncai. Siapa nak jawab ni? Cuba.
Okey, Santosh. Tidak mengikuti Johan. Tidak mengikut Johan untuk siapa? Luncai ke Johan? Siapa? Johan sekarang Johan mengajak Luncai. Apa tindakan Luncai? Tidak ikut? Tidak mengikut Johan. Okey, Luncai tidak ikut. tidak ikut Johan ya. Jadi Luncai patut menasihati Johan untuk tidak mencuri. Okey? Okey, seterusnya yang terakhir Keluarga Priam. Apa jawapan? Murid tingkatan 2 itu boleh melaporkan kepada guru disiplin. Okey, melaporkan kepada guru disiplin. Okey, bagus Okey, jadi ini merupakan satu daripada tindakan. Jadi sekarang saya nak tanya kepada murid-murid saya, boleh berikan saya satu ataupun dua sikap anti jenayah anda. Anti jenayah ni maknanya mereka tidak mahu melibatkan diri dalam jenayah. Jadi apa sikap? Okey, Ganesh dah angkat tangan. Maknanya ini pada diri mereka sendiri. Okey, Ganesh dah angkat tangan. Yes, Ganesh? Okey. Saya akan Okey, nampaknya Ganesh ada masalah teknikal sedikit. Tak apa. Santosh, bagaimana Santosh? Saya akan meluangkan masa dengan keluarga saya. Okey, meluangkan masa bersama keluarga, bukan dengan kawan yang tak baik. Okey, seorang lagi? Siapa nak cuba? Okey, Keluarga Priya. Saya akan melibat dalam kurikulum. Okey, melibatkan diri dalam kurikulum. Okey, jadi kita tengok ini bukan jawapan mereka. Yep. Kita tengok apakah jawapan-jawapan lain. Ini semua adalah banyak cara ya bagaimana kita boleh mengamalkan sikap anti jenayah. Okey, contohnya macam pelajar saya kata tadi, meluangkan masa dengan keluarga, betul tak? Okey. Jadi mengisi masa lapang, okey, berpegang teguh kepada ajaran agama. Okey, kalau adanya perbuatan anti jenayah ni, berkaitan jenayah, mereka boleh beritahu kepada ibu bapa mereka. So ini kita nak tunjuk kepada sikap mereka sendiri, bagaimana mereka boleh mengelakkan diri daripada jenayah sebenarnya. Jadi ini adalah refleksi diri mereka. Itu dia cara yang kita boleh mengamalkan sikap anti penjenayah. Baiklah Cikgu Manggis, boleh tak Cikgu kongsikan kesimpulan mengenai topik kita hari ini, Cikgu? Silakan. Okey. Kesimpulan kita pada hari ini adalah sangat penting jadi dalam kehidupan kita ni, dari kita perlu memupuk nilai-nilai murni daripada kanak-kanak itu sendiri, supaya mereka ni yang merupakan tunjang belakang kepada negara kita, dan mereka ni adalah merupakan nadi negara kita, dan kita perlu membentuk mereka supaya mereka dapat mereka akan membesar dengan kepribadian mulia daripada melibatkan diri dengan gejala-gejala yang negatif sebenarnya. Okey. Baiklah Cikgu, sebelum kita mengakhiri segmen kita hari ini, tapi saya nak tanya juga, bagaimanakah prestasi murid-murid kita hari ini, Cikgu? Okey, prestasi murid-murid saya pada hari ini sangat bagus kerana mereka memberikan respon yang cukup baik dengan jawapan tambahan sendiri. Okey, dan saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas, dan saya ingin berikan 10 bintang kepada murid-murid saya pada hari dan thumbs up. 10 bintang. Dan Cikgu, bagaimanakah murid-murid yang berada di rumah nak dapatkan bahan tambahan, Cikgu, untuk betul, topik Chris. hari ini? Okey, untuk murid-murid di rumah, mereka boleh dapatkan bahan tambahan daripada portal The5 KPM. Okey, portal The5 KPM. Dengan itu, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Manggis untuk satu kelas yang sungguh penting hari ini. Okey, semua belajar banyak hari ini. Semua tak nak katakan tidak kepada jenayah. Thumbs up kalau anda setuju. Okey, semua katakan tidak kepada jenayah. Baiklah, dengan itu terima kasih Cikgu. Sekian daripada saya, Chris MJ di slot menengah rendah, dan kita akan jumpa lagi hanya di Direct TV KPM. Dan ingat murid-murid, katakan tidak kepada jenayah. Bye semua. Okey, bye.